Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke Studio Halal. Episod yang pertama pada hari ini kita bawakan kepada anda. Bersama kami insya-Allah pada ini akan membahaskan tajuk Halal Malaysia Memakmurkan Dunia. Jadi sebelum kita meneruskan program kita pada hari ini, pastinya kita akan berkenalan dulu dengan panel jemputan kita, tidak lain tidak bukan iaitu Tuan Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, iaitu pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Inilah pertama kalinya, julung-julung kalinya kita mengadakan Studio Halal episod yang pertama, dan insya-Allah sama-sama kita dapat membawakan terus kepada anda penonton-penonton Studio Halal pada ini. Baik. Pada hari ini Ustaz, insya-Allah kita akan bicarakan tentang tajuk Halal Malaysia Memakmurkan Dunia. Baik Ustaz, bagi perkenalan pertama kalinya, insya-Allah mudah-mudahan pada hari ini masa yang kita ambil untuk kita bicarakan, dan sebagai pembukaan pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hud ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, yang bermaksud dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Jadi memakmurkan bumi ini telah menjadi tujuan penciptaan manusia selain beberapa tujuan yang turut disebutkan dalam Al-Quran, seperti mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi khalifah, melaksanakan amanah dan menerima ibtila, yakni ujian. Baik Ustaz, di dalam konteks persijilan halal Malaysia kita, ataupun kita katakan dunia, ekosistem halal yang konsepnya adalah halalan thayyiban itu sendiri, bagaimana ia menjadi manifestasi untuk memakmurkan dunia itu sendiri Ustaz? InsyaAllah mungkin kita minta Ustaz ulaskan sebagai pembukaan pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Syahrin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang dibangkitkan tadi, kita cuba nak menjelaskan kepada hadirin dan hadirat sekalian berkenaan dengan halal Malaysia memakmurkan dunia. Jadi berdasarkan kepada ayat yang dibacakan oleh Syahrin tadi, jelaslah kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-gala yang ada di atas muka bumi ini untuk manusia. Bukan hanya sekadar untuk manusia, tetapi bagaimana manusia boleh memanfaatkannya. Sebab itu disebut di situ Allah Ta'ala mengatakan huwa ansha'akum fil ard. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu semua apa yang ada di bumi ini, wasta'marakum fiha, dan kamu hendaklah memakmurkan. Allah Ta'ala minta kita memakmurkan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jadi bila mana Allah Ta'ala minta kita wasta'marakum, Allah Ta'ala minta kita memakmurkan, how? Isunya how? Bagaimana kita nak memakmurkan? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita berkaitan dengan peranan manusia untuk memakmurkan itu sebagai khalifah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Allah telah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah menyatakan khalifah itu dengan arti kata liiqamatid din wa siyasatud dunyawi, menguruskan liiqamatid din, menegakkan agama, dan mengurus dunia ini dengan agama. Jadi bila mana nak menguruskan dunia ini dengan agama, dan kita merujuk kepada bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah bahan-bahan ini nak digunakan dengan secara agama, maka Allah Ta'ala bagi guideline kepada kita. Allah Ta'ala ni bagus Syarif. Dia bagi complete set, kan, panduan dan pedoman kepada kita bagaimana Allah Ta'ala suruh, dan Allah Ta'ala bagi guidance kat kita macam mana cara nak buat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia kata apa? Ya ayuhan nas kulu ma fis samawati wal ard halalan tayyiban. Jadi bagaimana kita nak urus sumber yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita atas dunia ini, Allah Ta'ala bagi guideline kepada kita, iaitu halalan tayyiban. Menariknya ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayuhan nas, wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di langit dan di bumi itu daripada benda-benda yang halal lagi baik. Jadi maknanya perintah ini bukan hanya kepada orang-orang Islam, tetapi orang-orang bukan Islam juga terlibat. Jadi bila begitu keadaannya, wajarlah dalam industri halal yang kita lihat pada hari ini, penglibatannya bukan hanya sekadar orang Islam, dari sana ada orang bukan Islam. Okay.
Dan apabila dia melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak terhenti setakat itu. Dia beri guideline kepada kita bagaimanakah perkara itu boleh dikatakan halal, bagaimana perkara itu boleh dikatakan sebagai tayyibah. Jadi Allah Ta'ala berikan guideline kepada kita tentang halal. Halal maknanya pertama, perkara itu bukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya babi, anjing, itu benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, perkara-perkara tadi bukan perkara-perkara yang najis. Sama ada najis mughalazah, najis mutawassitah, najis mukhaffafah. Maknanya penting ni dia bukan dalam kategori najis. Jadi kalau benda-benda itu dalam kategori najis, maka ia tidak boleh dimakan oleh ataupun digunakan oleh orang-orang Islam ataupun manusia seluruhnya. Maknanya tak bagus benda tu untuk kegunaan manusia. Contohnya tak ada manusia ni, Islam ke bukan Islam yang minum air kencing. Tak ada. Sebab apa? Air kencing ni najis. Kan? Jadi manusia tak ada yang minum. Jadi begitulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garis panduan kepada kita bagaimana nak menyatakan benda tu boleh dimakan ataupun benda tu boleh dimakan, benda tu boleh tak boleh dimakan, sama ada boleh benda tu boleh digunakan atau benda tu tak boleh digunakan. So tu ada guideline-nya dari segi syaraknya lah. Dan kemudian kalau kita melihat dari sudut pelaksanaan aplikasi kepada halal tu pula, maka di sana kita bangunkan standard halal, kita bangunkan manual halal. Jadi di situ menjadi pedoman kepada kita bagaimana nak memastikan suatu produk itu benar-benar halal. Maka oleh yang demikian, di situlah timbulnya pentingnya kepada logo halal. Betul. Jadi kalau ada logo halal tu, orang dah tak payah fikir dah ingredientnya bagaimana, prosesnya bagaimana, kan? Semuanya telah pun diatur dan ditentukan oleh bahagian pengurusan halal Malaysia. Okey. Itu dia sebagai pembukaan pada hari ini, yang bagaimana kita manusia yang pastinya telah dilantik oleh Allah sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia kita dengan kebijaksanaan yang Allah kurniakan. Dan seperti mana Ustaz telah sebutkan tadi, bila mana adanya kita telah adanya persijilan dan juga adanya logo pada hari ini, yang pastinya JAKIM ataupun kita bahagian pengurusan halal yang ada di sini adalah satu-satunya badan persijilan yang ada di Malaysia yang mana telah bersedia ataupun sentiasa melaksanakan pengauditan dan juga menguruskan permohonan daripada pemain-pemain industri halal kita pada hari ini. Jadi kita nak juga mengetahui juga Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi berkenaan dengan perkembangan persijilan halal di Malaysia ini, dan di manakah tahap kesedaran pemain-pemain industri yang juga orang awam ketika ini berkaitan dengan persijilan halal ni, Ustaz. Silakan. Terima kasih Syaril. Merujuk kepada perkembangan standard halal di Malaysia ataupun persijilan halal di Malaysia ini, kita menyaksikan bahawa kita telah bermula lebih daripada 40 tahun yang lalu. Dan dalam pemerhatian kami di bahagian pengurusan halal ni, kita sebenarnya dah bermula sejak seawal tahun 60-an. Apabila kita kesan satu surat persijilan halal yang dikeluarkan oleh Jawatan Agama Islam Selangor pada tahun 1965 kepada syarikat Ajinomoto. Seawal tahun 65, ya. Lama tu. Waktu tu Syaril dah lahir belum? Belum lagi kita. Belum, kan? Betul. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, namun di peringkat JAKIM, di peringkat federal ini, kita bermula tahun 74. Bila mana bahagian pendidikan itu ditubuhkan, maka antaranya adalah untuk kita mengeluarkan surat pengakuan halal lah. Dan kemudian dia terus berkembang, di mana kita menyaksikan pada waktu itu hampir setiap negeri ada logo sendiri. Kan? Ada logo sendiri. Maknanya logo yang tak sama. Logo yang tak sama. Kan? Dan kemudian berkembang lagi sehinggalah kita tak silap saya pada tahun 2008 kita berjaya menyatukan logo-logo di Malaysia ini menjadi hanya satu logo. Dan kemudian melalui APD 2011 kita dapat menyaksikan bagaimana JAKIM melalui bahagian pengurusan halal dan Jabatan Agama Islam Negeri di bahagian pengurusan halal negeri-negeri dilantik, bukan dilantik, diperakukan oleh APD, Akta Perihal Dagang 2011 sebagai pihak berautoriti untuk mempersijilankan halal. Jadi hebatnya di Malaysia ni tuan-tuan, kita ada 14 badan persijilan halal, iaitu 1 di peringkat persekutuan dan 13 di peringkat negeri. Cumanya
14 badan persediaan ini telah pun diselaraskan oleh Majlis Raya Raja, oleh Majlis Raya Raja untuk apa? Untuk menentukan bidang kuasa masing-masing. Jadi bila begitu keadaannya, di peringkat negeri dia akan melaksanakan persediaan halal kepada syarikat-syarikat yang ada di negeri masing-masing. Tetapi bagi JAKIM kita akan menjaga polisi, menjaga dasar, menjaga manual, menjaga standard, kan, dan itu ketetapan yang dibuat oleh Majlis Raja, di samping kita menguruskan berkaitan dengan restoran berangkai yang melibatkan bukan hanya sekadar di sebuah negeri, tapi restoran berangkai ini dia berada di seluruh Malaysia. Jadi sebab itulah perlu kepada agensi persekutuan yang melaksanakannya. Jadi itu di antara penyelarasan yang kita buat. Dan apabila kita telah berkembang sampai ke tahap ini, kita sebenarnya bukan hanya sekadar berkembang di peringkat nasional, dan kita memperkukuhkan kedudukannya di peringkat nasional, tetapi menariknya Syarif, apa yang telah kita bangunkan di peringkat nasional ini, standard, manual, telah pun kita berkongsi dengan badan yang disebut sebagai SMAC, iaitu salah satu badan di bawah OIC, di mana kita kongsi apa yang kita ada, standard kita, manual kita. Dan bila mana kita kongsi, menariknya standard ini digunakan oleh SMAC. Maka lahirlah SMAC 1, SMAC 2, kan? Dan SMAC ini menjadi salah satu standard di peringkat antarabangsa pula yang dipakai oleh CBCB di peringkat antarabangsa. So begitulah ruang lingkup kita punya badan persediaan halal di seantero dunia yang menggunakan standard dan manual JAKIM. Jadi ini peranan kita, untuk memastikan memastikan pengguna dapat memanfaatkan, dapat menggunakan produk yang dijamin kehalalan. Masya Allah, itu dia penjelasan yang kita dapat dengarkan pada hari ini, dan pastinya bagaimana kita memberikan satu penjelasan yang begitu baik kepada orang awam, terutamanya bagaimana kita ada beberapa badan persediaan yang lain yang turut kita iktiraf untuk dirujuk oleh pengguna-pengguna, pastinya untuk mendapatkan logo halal yang telah pun diiktiraf, dan yang pastinya logo kita yang asalnya Ustaz kan daripada beberapa buah logo itu telah kita seragamkan menjadi satu logo yang kita guna pakai sehingga pada hari ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu mungkin pengenalan kita, dan kita akan bersambung selagi selepas ini dalam Studio Halal, dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami insya-Allah sebentar saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, pihak kami menerima banyak pertanyaan daripada pengguna di media sosial berkaitan isu status halal produk jenama Yus, keluaran Yo Hiap Seng Malaysia Sendirian Berhad dan Yo Hiap Seng M Berhad JB Branch yang didakwa kononnya akan mengeluar dan mengedarkan air minuman baharu yang disuling dari darah babi di negara ini. Berdasarkan semakan pihak kami, syarikat yang dimaksudkan adalah syarikat Views yang beroperasi di Belgium dan tiada kaitan dengan produk jenama Yus, keluaran syarikat Yo Hiap Seng Malaysia Sendirian Berhad dan Yo Hiap Seng M Berhad JB Branch yang merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah. Oleh itu, masyarakat dinasihatkan agar lebih berhati-hati sebelum menyebarkan berita ataupun mesej tular, terutamanya berkaitan isu halal yang tidak diketahui status kebenarannya kepada pihak berautoriti untuk mengelakkan fitnah dan juga perpecahan, salah faham sesama ummah dan menjejaskan keharmonian negara. Bagi memudahkan anda membuat semakan status halal produk atau premis makanan di luar sana, anda boleh layari portal rasmi Halal Malaysia, aplikasi telefon pintar Smart Halal, aplikasi telefon pintar Verify Halal, dan boleh layari FB bahagian Hub Halal JAKIM. Akhir sekali, yakini Halal Malaysia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita ke Studio Halal episod yang pertama. Hari ini kita bicarakan tentang Halal Malaysia memakmurkan dunia, dan alhamdulillah tadi kita telah pun mengulas beberapa perkara tentang bagaimana kita memakmurkan sebagai khalifah, dan juga kita berkongsikan tentang perkembangan persijilan halal di Malaysia, dan juga tahap kesedaran pemain-pemain industri dan kepada orang awam. Baik, dan kita akan teruskan lagi bersama kita, tidak bukan Tuan Haji Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, pengarah bahagian pengurusan halal Malaysia, yang terus akan bersama kita pada hari ini. Baik Ustaz, kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, dan kita nak tahu apakah langkah yang diambil oleh pihak JAKIM bagi memakmurkan persediaan halal di kalangan pemain industri pada sekarang ini. Silakan Ustaz.
Pemain industri halal ini merupakan satu area yang amat penting dalam persisian halal, kerana sekiranya mereka tidak berminat dengan persisian halal, maka kita tak ada kerja lah. Tak ada apa-apa Tak lagi. ada apa-apa lah kita. Kan? Sebab Anchor lah diorang ni. dalam Akta Perihal Dagang dinyatakan dengan jelas bahawa permohonan sedia halal ni bukan suatu compulsory, tetapi dia adalah suatu yang optional, suatu yang pilihan. Kan? Voluntary Gitu, kan? Jadi bila mana dia merupakan suatu yang boleh dipilih oleh industri, kita dapat lihat di situ kenapa industri begitu berminat untuk memohon persisian halal. Jawapannya adalah kerana tahap kesedaran di kalangan pengguna di Malaysia ni amat tinggi. Amat tinggi untuk menggunakan produk halal. Makanan, minuman, barang gunaan, malah medical device pun, pharmaceutical pun mendapat permintaan yang tinggi daripada kalangan pengguna. Jadi bila begitu keadaannya, pihak industri tidak ada pilihan, melainkan dia mesti memenuhi keperluan pengguna. Ini dikatakan sebagai customer driven dalam era digital ini. Jadi untuk itu kita menyediakan pelbagai platform untuk menyantuni industri ini supaya industri dapat meneruskan perjuangan mereka untuk melaksanakan, memartabatkan persisian halal ini. Yang pertama sekali kita melihat dalam sektor industri mikro ataupun industri kecil, yang di dalam industri kecil di bawahnya lagi ada cottage dan ada nano. Maka kita berusaha menyantuni mereka itu dengan bekerjasama dengan agensi-agensi pembimbing, untuk agensi-agensi pembimbing ini memberikan bimbingan, memberikan latihan kepada industri kecil ini supaya mereka punya keupayaan untuk melaksanakan standard. Sebenarnya untuk melaksanakan standard dan manual halal ini mudah, kan? Dia mudah, kan? Dan sebenarnya tidak terlalu complicated. Tinggal lagi dia perlu ikut requirement lah. Requirement yang telah pun ditetapkan, iaitu pertama dari sudut barang, barang ataupun produk ataupun sumber yang nak digunakan dalam nak memproses suatu perkara tadi yang disebut sebagai ingredient. Jadi ingredient itu pastikanlah sekiranya ia terlibat dengan ingredient yang kritikal seperti ayam, daging, maka dia pastikan dia daripada sumber yang halal lah, maknanya disembelih secara yang sah. Dan sekiranya dia melibatkan ingredient yang melibatkan alkohol, kan? Jadi kena dipastikan bagaimana kandungan alkoholnya, dan adakah ia daripada kategori arak dan sebagainya, kan? Jadi kalau ia bersih daripada itu semua, yang kedua kita lihat dari segi proses, kan? So bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya benar-benar teratur, suci, bersih, maka itu dah memenuhi keperluan, dan akhirnya kepada pelabelan, dan kemudian dari sudut apa dia disebut sebagai halal awareness, mesti diamalkan di tempat berkenaan. Supaya apa? Supaya halal ini bukan hanya dilihat dari sudut produknya saja, fizikalnya saja, tetapi spiritualnya itu mesti dilihat bersama, kan? Jadi itu. Jadi benda-benda bimbingan ini kita berikan kepada syarikat-syarikat untuk mereka dapat melaksanakan standard halal ini dengan baik melalui beberapa pusat latihan halal yang disebut sebagai PLH, halal training provider, dan halal training provider ini bertanggungjawab untuk membimbing mereka supaya mereka ini dapat menguasai subjek berkaitan dengan halal ini. Dan pihak kerajaan juga melalui beberapa polisi yang dibuat, mereka telah memperkenalkan halal eksekutif. Jadi halal eksekutif ini juga suatu keperluan di peringkat syarikat multinasional, syarikat-syarikat besar, untuk mereka untuk mereka membantu syarikat ini tadi bagaimana nak mewujudkan pelaksanaan sistem halal dalam sebuah industri tadi. Maknanya daripada ladang sampailah ke pasaran, ke peruncitan, maka semuanya dalam dia punya circle tu, dalam dia circle tu yang disebut sebagai halal chains tu, semuanya memenuhi standard halal. Jadi siapakah yang akan membantu syarikat untuk memastikan benda ni bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan keperluan halal, maka halal eksekutif ini berperanan untuk membantu syarikat. Dan kita mengharapkan halal eksekutif di luar sana dapat membantu syarikat dengan sebaiknya, berdasarkan ilmu yang telah diberikan, supaya syarikat tadi dapat faham dan mereka dapat melaksanakan standard halal dengan baik. Jadi itu antara beberapa
perkara yang saya nak highlightkan di sini, yang mana kita telah pun adakan, telah pun kita wujudkan untuk membantu apa yang dilaksanakan oleh industri tadi benar-benar mematuhi syariah dan mematuhi standard halal. Dan seperkara lagi, bila mana industri telah melaksanakan perkara-perkara tadi, kita menyediakan platform yang kedua pula untuk kita mendapat maklum balas daripada industri. So di situ ada roundtable discussion, ada feedback. So apa pandangan industri, dan kita sentiasa bertemu dengan persatuan-persatuan pengilang-pengilang Malaysia daripada pelbagai nama lah, kan? Ada SMEA, ada macam lagi, yang mana mereka ni datang bertemu dengan kita dan berdialog, feedback daripada mereka apakah masalah-masalah yang mereka hadapi semasa mereka melaksanakan persediaan halal. Dan di situlah kita memberikan jalan keluar, memberikan pandangan, memberikan solusi, dan mereka gembira dengan pendekatan ini, dan kemesraan kita, keterbukaan kita ini menjadikan halal Malaysia ini terus relevan, terus signifikan sampai sekarang. Dan pihak industri amat selesa dengan apa yang ada. Cumanya di sana pastilah ada masalah di sana sini, benda hidup kan, benda yang berjalan, kod mana pun masalah itu tak ada. Jadi bila begitu katanya, apabila kita melihat masalah dalam pelaksanaan persediaan halal ni, kita tidak melihat ia sebagai satu halangan, tetapi itu merupakan salah satu pendekatan bagaimana untuk kita memajukan ataupun meningkatkan persediaan halal di Malaysia. Okey, itu dia. Secara tak langsung kita dapat tahu bagaimana JAKIM hari ini telah pun sangat-sangat membantu ke semua pemain-pemain industri dan juga kepada bakal-bakal pemain yang mungkin pada hari ini menjadikan satu polemik. Kadang-kadang ada isu mengatakan persediaan halal ni susah, persediaan halal ni lambat, persediaan halal ni mahal. Tapi sebenarnya kata-kata itu ataupun hearsay-hearsay yang dilontarkan itu hanya sekadar mungkin nak menghangatkan suasana yang mungkin pada sebenarnya, keadaannya sebenarnya Ustaz, tak ada isu pun, tidak ada isu mahal, tidak ada isu lambat, tidak ada isu kebersediaan setiap pemain industri, dan kami ataupun JAKIM kita sendiri pun bagi perusahaan halal bersedia sangat-sangat membantu ke semua pihak yang sangat berminat dengan logo halal kita dan juga persediaan kita, dan kita bantu sedikit demi sedikit sehingga mereka berjaya. Dan pastinya senang katalah, makcik-makcik yang jual kepek-kepek dekat Banting ke kat mana tu pun boleh dapat persediaan halal. Adakah kita yang mungkin lebih daripada itu, yang celik IT, yang celik teknologinya? Saya rasa tidaklah sangat membebankan, tapi pastinya impak melalui persediaan halal ini sangat besar dan juga dapat membantu ke semua pemain-pemain industri, dan keterbukaan kita juga memberi ruang dan peluang untuk kita menimbal balik. Seperti mana yang Ustaz kata tadi lah, kita pun tak syok sendiri kita buat manual untuk kepentingan kita, tak, tapi kita juga meminta pandangan dan juga feedback daripada pemain industri agar apa yang kita sediakan ini adalah yang meet the need lah, memang keperluan kepada pemain-pemain industri. Okey, baik. Kita faham Zat, sekarang ni Malaysia adalah satu badan persediaan yang kita katakan yang terawal, yang pioneer, yang sangat maknanya dipandang, dirujuk, dan kata kita di mana-mana juga akan diminta untuk hadir ke luar negara ataupun dalam dan luar negara. Dan bagaimana JAKIM nak pastikan persediaan halal Malaysia ini terus diyakini dan tak dilupai, Ustaz, insya-Allah. Sedia. Okey. Terima kasih Syaril. Untuk Malaysia terus mampu bersaing di persada antarabangsa, ini merupakan salah satu persoalan yang begitu penting untuk kita bicarakan. Kerana apabila semua negara-negara dunia telah memiliki badan persediaan halal mereka sendiri, timbul persoalan, adakah Malaysia masih lagi signifikan? Adakah Malaysia masih lagi perlu di persada antarabangsa? Sebab mereka dah ada badan persediaan mereka sendiri, dan mereka dah ada dasar dan undang-undang mereka sendiri, walaupun pada awalnya mereka belajar dengan kita. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana we are pioneer, kita adalah peneroka, kita adalah pengasas dalam persediaan halal dunia ini, maka untuk itu Malaysia terus mempertingkatkan kompetensi untuk menjadi badan persediaan bertaraf dunia. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kita sentiasa dekat dengan industri, dan yang terkini satu platform yang kita sediakan untuk industri, untuk kita bantu industri bagi memastikan industri dapat mengemukakan permohonan halal dengan baik, ialah kita mewujudkan satu section advokasi, di mana section advokasi ini berperanan untuk
membimbing syarikat-syarikat yang ada masalah. Maknanya mohon tak lepas. Jadi kita bawa lah dekat advokasi sampai ke tahap macam tu. Kita bantu mereka untuk kita pastikan mereka dapat persediaan halal, insya-Allah. Di samping itu, kita telah dalam dunia IT sekarang ni, kita telah memberikan fokus kepada proses digitalisasi. Ini adalah satu proses yang amat penting. Apabila kita berada di IR4 dan AI menjadi satu alat, satu teknologi yang digunakan hampir di semua tempat, maka sudah sampai masanya di JAKIM juga kita perlu menggunakan teknologi AI ini bagi menyegerakan proses permohonan halal. Jadi oleh itu MyEHalal yang sekarang ni yang telah digunakan, kita akan naikkan taraf menjadi MyEHalal 2.0 untuk kita pastikan dia lebih mudah dan friendly user, dan dia akan memastikan harapan industri supaya permohonan halal ini lebih cepat dapat direalisasikan. Baik. Dan untuk itu MyEHalal ini akan disokong dengan MyIngredient, juga dia akan disokong dengan eCert, dan eCert ni maksudnya industri boleh print sijil halal sendiri. Online punya. Betul. Kan? Gitu. Sekarang dia kena datang Putrajaya, daripada Kulai datang Putrajaya, daripada Pening datang Putrajaya nak disijil kan. Jauh bah. Jauh kan? Jauh tu. Kan? Jadi sekarang ni yang kehadapan ini mereka akan dapat print sendiri. Begitu juga dengan pembayaran fee halal secara online. Fee ni murah je saya, 200 je. Betul. Kan? Tak mahal mana. Mana mahal je. Kan? Gitu. Okey, jadi itu kita dulu kena datang Putrajaya nak bayar. Kena pakai benderah pula tu, masya-Allah kan. Banyak prosedur. Kan? Banyak prosedur. 3 minggu kadang baru boleh bayar kan, selepas kita dapat surat untuk bayar. Jadi untuk next ini kita akan buat secara online. Secara online. Kita harapkan segala-galanya lebih mudah lah. Okey. Jadi itu antara proses antara langkah-langkah yang kita perkenalkan dalam proses digitalisasi untuk memastikan kita terus mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dan untuk itu, untuk kita bersaing terus di peringkat antarabangsa, kita telah menyediakan suatu manual untuk permohonan persediaan halal terus daripada negara-negara antarabangsa. Maknanya daripada Rusia, daripada terus direct dengan kita. Terus ke Malaysia, memohon ke Malaysia. Kan? Itu. So apa jadi dengan CB-CB yang ada dekat luar negara ni, kan CB-CB luar negara tetap berperanan sebagaimana sepatutnya, kan? Namun demikian ada permintaan daripada negara-negara yang tidak ada CB ataupun negara-negara Muslim minoriti ini yang tak berkeupayaan, maka di situlah tanggungjawab kita untuk kita membuat persijilan terus kepada negara-negara antarabangsa ni tadi. Dan begitu juga kita memperkenalkan kehadapan ini satu kaedah bagaimana persediaan halal ini boleh disegerakan. Jadi kita sedang berbincang dengan MPC. Kita juga telah melaksanakan kajian selama 6 bulan bagaimana untuk kita memendekkan proses. Dan benda-benda ini telah pun berjalan dan saya lihat perkembangannya amat positif, dan saya yakin selepas bulan 7 atau bulan 8 nanti kita dapat launch satu pendekatan baru dalam permohonan persediaan halal yang lebih cepat, yang lebih pantas, dan saya fikir ini adalah bukan hanya sekadar memenuhi keperluan industri, tetapi inilah zamannya. Yang mana zaman ini, zaman IT, segala-galanya pantas dan cepat. Masya-Allah. Okey, itu dia. Kita dapat lihat bagaimana penjelasan yang cukup terperinci dan juga dapat memberi maklumat-maklumat yang terkini pastinya dalam kita mengikuti perkembangan persijilan halal yang sedia ada ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mengambil ruang dan peluang ini untuk kita sama-sama berehat seketika, dan kita harapkan anda terus bersama kami ke penghujung rancangan dalam Studio Halal, dan insya-Allah kita akan bertemu selepas ini. Banyaknya pilihan restoran di sini. Mana satu yang ada sijil halal ni? Sama je semua, Nana. Oh Ali, JAKIM pernah keluarkan panduan dalam mengenali ciri-ciri utama premis makanan yang mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia. Apa ciri-cirinya, Nana? Yang pertama, premis makanan tersebut mempamerkan logo halal Malaysia. Boleh percaya ke? Sesiapa pun boleh tampal logo halal tu, Nana. Bukan tu sahaja Ali. Yang kedua, premis makanan itu
pamerkan sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah tempoh dengan alamat yang betul. Oh, ada lagi tak cara lain Nana? Semak guna handphone boleh tak? Boleh. Untuk lebih pantas, boleh buat semakan di directory Halal Malaysia www.halal.gov.my atau muat turun je aplikasi telefon pintar Verify Halal atau Smart Halal. Jelas Nana. Terima kasih atas infonya. Yakini Halal Malaysia. Itu dia tuan-tuan dan puan, kembali kita ke studio Halal pada hari ini membicarakan tentang memakmurkan ataupun Halal Malaysia memakmurkan dunia bersama dengan panel kita tidak bukan, iaitu Tuan Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, iaitu pengarah bahagian perusahaan halal JAKIM. Baik Ustaz, kita dalam kita berbicara pada hari ini dah banyak yang kita kongsikan, dan mungkin sebagai kita katakan tips yang terakhir ataupun di penghujung studio halal kita ini, kita nak jugalah mengetahui tentang harapan Ustaz, tentang harapan Ustaz sendirilah yang mana mengetuai pengurusan persediaan halal dan bagi pihak JAKIM kepada industri dan juga pengguna dalam memastikan persediaan halal Malaysia terus menjadi keutamaan dan yang akhirnya akan bermanfaat kepada ummah ni. Mungkin dapat Ustaz kongsikan insya-Allah. Okey, terima kasih Syaril. Pertama sekali saya nak menyerulah kepada semua pengguna Islam dan bukan Islam, Muslim dan non-Muslim, untuk kita bersatu padu, kita bersatu tenaga untuk meningkatkan awareness dalam penggunaan persediaan halal ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita kena wujudkan semak dan imbang, checks and balance ini kita perlu wujudkan dalam kepenggunaan produk pada masa ini. Kerana apa? Bila mana kita ada checks and balance ini, maka di situ kita akan dapat lihat kepekaan ataupun reaksi daripada industri halal ini akan terus meningkat daripada masa ke semasa, dan sebenarnya awareness yang tinggi daripada pengguna inilah nanti yang akan memastikan keterjaminan halal itu benar-benar dapat dipertingkatkan. Kerana apa? Awareness yang tinggi ini pertamanya dia akan memberi kesan kepada kami sendiri sebagai pihak yang menguruskan persediaan halal untuk meningkatkan integriti, meningkatkan kesungguhan, meningkatkan tekad untuk memastikan produk ini boleh diyakini halal. Dan begitu juga dengan pihak industri, mereka juga akan memberikan respon yang amat positif untuk memastikan produk yang mereka hasilkan itu terjamin kehalalannya. Yang kedua, saya nak menyeru kepada warga industri untuk kita terus meningkatkan integriti kita dalam memastikan persediaan halal ini ataupun standard dan manual halal ini dapat dilaksanakan dengan biayanya dalam industri masing-masing. Dan kenapa tuan-tuan? Sebab sekiranya mereka boleh memastikan keterjaminan halal ini benar-benar dijayakan, yang akan mendapat manfaat adalah industri itu sendiri, di mana keyakinan pengguna akan semakin tinggi. So bila mana keyakinan pengguna akan semakin tinggi, maka kuasa beli pengguna juga akan semakin tinggi, dan ini yang akan mendapat manfaat adalah di pihak industri. Pihak industri akan dapat mengaut keuntungan yang tinggi hasil daripada jualan yang tinggi. Oleh yang demikian, integriti di pihak industri itu dalam melaksanakan persediaan halal itu merupakan amat penting. Maka halal assurance system yang telah pun kita syaratkan dalam menghasilkan produk halal ini hendaklah benar-benar diperhalusi, hendaklah sentiasa dipatuhi agar persediaan halal kita benar-benar diyakini oleh pengguna, insya-Allah. Dan bagi warga kerja JAKIM, saya mengharapkan ayuh kita bersama-sama untuk terus meningkatkan persediaan halal Malaysia ini untuk kita menjadi pemain dalam persediaan halal dunia, dan kita mampu membuktikan kepada dunia bahawa we are the best. Yes. Kitalah yang terbaik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, kita bertemu dalam episod sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan dan puan, bagaimana hari ini Studio Halal menceritakan tentang halal Malaysia memakmurkan dunia, dan pelbagai usaha telah pun dijalankan oleh pihak JAKIM pastinya bagi memudahkan kesemua, sama ada pemain dan juga pengguna. Dan yang pastinya kepada pengguna, jika ada apa-apa kemusykilan ataupun perkara yang mungkin anda perlu rujuk, anda boleh terus ke pr_halal@islam.gov.my untuk sebarang pertanyaan ataupun penjelasan mungkin tentang apa-apa isu yang berkenaan dengan isu halal. Dan juga ataupun anda terus boleh menghubungi kami di talian 03-8892-5000 ataupun 5001, sama ada terus call ataupun boleh je WhatsApp di nombor berikut. Dan
Jika anda perlukan pengesahan beberapa maklumat, boleh terus ke portal kami di www.halal.gov.my, dan juga paling penting anda menjadi rakan kami di bahagian Hub Halal JAKIM menerusi Facebook kami lah, tidak lain tidak bukan. Pasti anda ada Facebook sendiri kan, jadi boleh dapatkan maklumat yang terkini tentang isu-isu yang mungkin viral di WhatsApp anda ataupun di mana-mana media sosial yang berkait dengan anda. Jika penjelasan itu dapat kami jelaskan, dan pastinya melalui Facebook kami di bahagian Hub Halal JAKIM. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas keluangan masa anda untuk bersama dengan kami di Studio Halal, pastinya membawa topik-topik yang menarik berkenaan dengan isu halal di Malaysia dan juga di luar negara, dan teruskan bersama kami di episod yang seterusnya. Jadi mewakili pihak JAKIM dan Juruan, terima kasih, dan juga terima kasih juga kepada panel jemputan kita pada hari ini dari tidak bukan iaitu Tuan Muhammad Zamri dan Muhammad Syafiq, pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM. Dan sekadar itu mungkin pertemuan kita pada hari ini bersama dengan anda kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.